Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi peluang kepada kita untuk belajar dan juga beramal. Allah Subhanahu wa taala telah memberi panduan dan pesanan kita dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang bermaksud, carilah dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kamu akan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa nasib kamu di atas dunia. Dan buatlah ihsan seperti mana yang Allah melakukan ihsan terhadap kamu. Janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi, kerana Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan. Jadi di sini panduan yang pertama yang diberi oleh Allah adalah supaya kita mencari apa saja saluran, cara daripada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk mencari kelebihan dan untuk bekalan di hari akhirat kelak. Kerana matlamat kita adalah untuk mendapat kesejahteraan, kebahagiaan di akhirat. Maka Allah menyuruh kita memikir dan mencari bagaimanakah saluran dan cara-cara yang kita boleh mendapat bekalan tersebut, boleh mendapat kemuliaan dan ketinggian di akhirat tersebut. Mungkin kita mempunyai harta, gunakanlah harta untuk mendapat keredaan Allah. Kalau kita mempunyai ilmu, gunakanlah ilmu itu untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai kedudukan, begitu juga keadaannya. Apa saja nikmat yang diberi oleh Allah pada kita, daripada kemampuan kita, daripada kebolehan kita, ataupun keistimewaan dan kelebihan yang ada pada kita, carilah bagaimana caranya untuk kita mendapat kelebihan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun begitu, Allah menyebutkan supaya kita jangan melupakan nasib kita di atas dunia ini. Nasib kita di atas dunia ini adalah penting. Kerana itu Allah memberi pesanan supaya kita jangan melupakan nasib kita di dunia. Bagaimana nasib kita dengan keluarga kita, bagaimana nasib kita dengan harta benda kita, bagaimana nasib kita dengan generasi yang akan datang. Maka itu kita jangan lupakan. Artinya kita perlulah menyediakan keadaan supaya kita tidak melarat, kita tidak apa-apa dan kedana yang boleh memudaratkan kita hingga menghalang kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita harus juga bekerja untuk dunia ini bagi memenuhi tugas dan tanggungjawab kita kepada orang yang berhak terhadap kita, daripada orang yang di bawah tanggungan kita dan orang di bawah penjagaan kita. Dan hendaklah kita bersikap ihsan kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada makhluk sekeliling kita, seperti mana yang Allah berlaku ihsan kepada kita. Sememangnya kita tidak akan mampu mengikut apa yang Allah ihsan, berlaku ihsan pada kita. Allah mencipta dan memberikan segala-galanya pada kita, daripada barang material, harta benda dan kemudahan kenikmatan, udara, air dan permakanan, tumbuh-tumbuhan dan segalanya pada kita secara percuma. Maka ini tidak dapat kita lakukan. Tetapi semangatnya supaya kita berlaku ihsan kepada manusia yang lain. Artinya kita sentiasa memikirkan bukan untuk tamak bagi diri kita sendiri, tapi cuba berusaha melakukan kebaikan supaya manfaat dan nikmat itu juga dapat dirasai oleh orang-orang di sekeliling kita, orang bawah kita dan mereka yang lain, dapat kita berbakti kepada mereka. Dan yang keempatnya, jangan sekali-kali kita melakukan kerosakan di atas muka bumi.
Kerana itu kalau kita tidak boleh berbakti, tidak boleh membuat sesuatu yang menyukakan orang, kita jangan melakukan kerosakan. Jangan menyakiti orang, jangan menzalimi orang, jangan melakukan kerosakan ke atas muka bumi. Kalaulah kita sebagai developer, umpamanya sebagai pemaju perumahan, pemaju hartanah, kita juga harus berhati-hati supaya kita tidak melakukan kerosakan yang boleh menjejaskan kehidupan orang lain dan generasi yang akan datang. Itulah kerana Allah tidak menyukai mereka yang melakukan kerosakan. Kerana kerosakan itu boleh dilakukan dalam beberapa hal, sama ada secara fizikal ataupun secara emosi dan lain-lain. Maka marilah kita sama-sama menghayati konsep ihsan ini, iaitu melakukan yang baik daripada diri kita untuk manfaat kita juga di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.